Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua yang sedang menonton Saham Mastermind Session untuk episod hari ini. Saya ucapkan terima kasih kerana sudi untuk menonton segmen Saham Mastermind Session yang sangat eksklusif ini dan saya uh, harap anda dapat klik like, klik komen dan juga share banyak-banyak. Semoga perkongsian ini memberi manfaat bukan sahaja kepada anda tapi juga kepada lebih ramai lagi orang. Nak tahu tak apakah itu rahsia untuk kita lebih gembira? Okey, kalau kita ingat kalau kita ada duit banyak, kita ada ilmu banyak, kita hidup selesa, kita gembira. Kita akan gembira, tapi kalau kita nak lebih gembira dengan cara kita buat orang-orang di sekeliling kita, kawan-kawan kita, makcik, pakcik kita, ahli keluarga kita pun sama-sama berjaya macam kita juga. So anda kena klik share supaya perkongsian ini memberi manfaat juga. Bukan saja pada anda tetapi kepada lebih ramai lagi, especially-nya rakan-rakan anda, especially-nya ahli keluarga anda. Okay? So saya minta juga anda boleh mention at least 5 orang rakan-rakan anda di ruangan komen di bawah. Okay? Supaya mereka dapat notification ini, supaya mereka aware yang kita adakan Saham Mastermind Session setiap hari jam 4 petang. Okey, jadi saya harap anda dapat menonton Saham Mastermind Session ni daripada awal hingga ke penghujung. Okey, kepada anda yang sedang menonton, boleh komen-komen di ruangan komen. Saya nak tengok siapakah yang sedang menonton kita pada hari ini. Okey. Kita ada seperti biasa tetamu kita pada minggu lepas iaitu Puan Rina Rosli, kita ada juga Tuan Fauzi, kita ada siapa lagi? Nama-nama baru pun ada, okey. Jadi saya ucapkan terima kasih kerana sudi untuk menonton dan juga sudi untuk klik like dan juga share, okey. So saya harap anda pun boleh lebih gembira selepas ini, alright. So untuk anda yang belum tahu ataupun belum mengenali tentang Saham Mastermind Session ini, saya nak beri brief sedikit lah, okay. So saya Wani dari tim Saham Mastery, di mana kami di Saham Mastery ni sangat committed untuk membantu mereka yang newbie, yang zero knowledge, tak tahu nak mulakan langkah. Dengan Saham Mastery kita tunjukkan bagaimana langkah untuk anda bermula, seterusnya dapat menjana pendapatan daripadanya, okay. Menarik kan? Itulah kami di Saham Mastery, okay. Dan berkenaan Saham Mastermind Session pula, Saham Mastermind Session ni dengan tagline-nya iaitu cetusan inspirasi newbie saham, di mana dalam segmen eksklusif ini kami di Saham Mastery panggil, kita jemput tetamu-tetamu jemputan yang eksklusif yang merupakan student-student kita daripada Premier Saham Mastery, daripada webinar Saham Mastery dan juga Warren Secret Saham Mastery, WSM dan juga PSM, untuk berkongsikan mereka punya journey dalam aktiviti trade dan pelaburan saham di Bursa Malaysia. Apa yang lebih menariknya adalah mereka ini sebenarnya bermula daripada newbie, bermula daripada zero knowledge, bermula daripada tak tahu apa-apa, sampaikan mereka dapatkan ilmu mereka, dapatkan mentor mereka, dapatkan dikelilingi dengan circle yang positif, mereka menjadi somebody dalam dunia pasaran saham. So itulah dia tetamu jemputan yang saya nak bawakan pada hari ini, bukan saja pada hari ini, malah episod-episod yang sudah dan juga episod-episod akan datang, pastinya dapat memberi semangat, memberi cetusan inspirasi untuk anda yang mana tahu sekarang ni menjadi newbie yang sangat struggle dalam pasaran saham, yang masih lagi tak boleh buat profit pertama anda, masih lagi tak tahu bagaimanakah langkah untuk bermula. Jadi Saham Mastermind Session ini kita buat khusus untuk bantu anda bagi mendapatkan inspirasi seterusnya, dapat memberi semangat supaya anda boleh terus berkecimpung dalam pasaran saham di Bursa Malaysia, okey. So itulah dia apa yang kami buat dalam Saham Mastermind Session, dan kami di Saham Mastery sangat excited untuk bantu anda, dan kami pun berharap supaya anda pun excited dapat membantu lebih ramai lagi newbie di luar sana untuk mereka dapatkan ilmu mereka, okey. Jadi kepada anda yang sedang menonton, kalau ada sebarang soalan anda, kalau ada sebarang pertanyaan anda, kemusykilan anda, jangan segan untuk bertanya di ruangan komen di bawah, okey. Dan juga teruslah memberi saya like, beri saya
love dan juga komen banyak-banyak di ruangan komen. Sebab kalau meriah sesi Saham Mastermind Session ni kita nak buat hari-hari tanpa jemu, tanpa letih untuk anda semua. Okay? Jadi terima kasih kerana berikan sokongan yang sangat padu untuk segmen ini. Alright? So kepada anda yang sedang menonton, saya nak tegur-tegur juga sebelum saya nak jemput kita punya tetamu jemputan masuk ke talian. So anda boleh teka-teka juga siapakah tetamu jemputan kita pada episod hari ini. Okay? Boleh komen-komen di bawah. Right? Hujan rahmat tu tuan. Apa yang hujan tu? Line clear. Oh ya. Yeah. But before we start, saya minta anda untuk respon dulu dengan saya sama ada line internet kita ni okey ke tidak. Suara saya ni jelas ke tidak. Laju sangat tak? Kalau saya ni terlebih excited, biasanya saya akan cakap laju. So anda kena bantu saya untuk saya slow down. Okay? So bantu saya dengan cara anda komen-komen di ruangan komen di bawah. Alright? Sebab saya dekat dalam di studio, saya seorang saja. Jadi saya tak boleh nak tahu suara saya ni kuat ke, laju ke. So dengan cara anda ni yang menonton ni, anda lah merupakan support saya, support system saya. Okay? Jadi bantu saya, respon dengan saya dan juga beritahu saya kalau laju sangat, kalau line tak okey, suara tak jelas, boleh info-info saya di ruangan komen sebab saya hanya anda-anda saja. Right? Okey, jelas. Siapa lagi? Alright? Okey. Okay, so anda dah ready belum untuk saya panggil kita punya tetamu jemputan? Siapakah beliau? Siapakah tetamu jemputan pada episod hari ini yang saya nak panggil masuk? Dia dah pun berada di hujung talian. Beliau merupakan seorang penolong pengurus di salah syarikat. Saya tak nak share banyak-banyak. Saya nak panggil Wan Amino Rahman di hujung talian. So beliau perkenalkan diri serta membakar anda punya inspirasi, membakar semangat anda dan pencapaian terbaik beliau. Silakan Tuan Amino Rahman di hujung talian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Rahman Umar Rashid dari Kuantan, Pahang. Selamat kenalan semua. Okey, so Tuan Amino dapat dengar suara saya dengan jelas? Ya, saya dapat dengar. Ya. Okey, so Tuan apa khabar? Alhamdulillah baik. Cik Wani apa khabar? So Tuan tadi kita sempat briefing sebenarnya. Tuan cakap Tuan ambil time off. Ya, time off. Semangat untuk SMS, bukan untuk SMS saja, tapi untuk tetamu-tetamu yang tengah tonton kita secara live. Anda pun kena semangat juga macam Tuan Amino, okay? So Tuan, sebelum kita go through kepada pertanyaan kita, boleh tak Tuan perkenalkan diri dulu, mungkin nama Tuan, umur Tuan, status Tuan mungkin sebab saya tengok masih muda, mana tahu satu sama umur dengan saya ke, cewa. Okay, dan juga pekerjaan Tuan. Okay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Rahman Umar Rashid, berasal dari Kuantan, Pahang, berusia 29 tahun, sudah punya rumah tangga dan sekarang urus Oh, okey. So Tuan sekarang baru berkahwin ke macam mana tu? Tahun lebih. Tak dengar lah. Okay. Hello. Okey, saya dapat banyak respon daripada anda yang kata bergumul double. Kita beritahu untuk kami fixkan technical issue di belakang tabir. So anda jangan ke mana-mana, stay tune saja. Kita bagi laluan iklan untuk kami fixkan technical problem ini. Jangan ke mana-mana dan sambil tu anda boleh klik share dahulu. Kita jemput lagi ramai untuk masuk. Kita nak kenal-kenal dengan Tuan Amino Rahman sebentar lagi, okey? So kita bagi iklan dahulu.
penjelasan tu detail. So macam saya yang considered sebagai newbie bersedia untuk gunakan apa yang saya dapat belajar dalam masa satu. Semua benda lah. Memang jauh beza lah NSM dengan ISM ni. Orang kata kalau beza tu memang 100% lah beza. Belajar banyak tentang saham daripada Puan Nizam Malik. Sangat baik lah sebab dia terus direct kan. Detail lah, saya lebih faham lah, senang faham. Saya ada skeptikal sikit lah dengan saham sebab bagi saya kalau nak masuk saham mesti nak kena ada duit yang banyak. Kena kaya dulu baru boleh join saham. Sekarang setelah saya dengar ada punya ramah semua kan, kita pun boleh join saham. Sesiapa yang berminat perlu cari mentor. Antaranya Tuan Nizam, mentor yang paling simple yang senang kita nak pelajari mengenai saham. Part yang paling best, banyak term-term yang saya tak pernah tahu pun pasal daripada zero, tapi lepas DSM ni saya rasa memang saya dah boleh start terus buat trade saham. Dulunya saya memang susah nak faham, sekarang ni memang senang gila nak faham sebenarnya. Saya rasa macam nak tunjuk ke orang pula macam mana kita boleh faham tu. Yang paling penting cari cikgu yang betul lah. DSM ni pada saya memang sangat menarik. Tuan Nizam dengan gaya yang santai dia buatkan kita senanglah faham konsep dalam saham tu. Nampak tu keluar balik di bengkel tu. Okey. Okey, hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Wani Tim Saham Mastery. Terima kasih kepada anda yang setia menonton walaupun kita ada sedikit gangguan teknikal di belakang tabir tadi. Alright, so saya harap anda stay saja, jangan ke mana-mana, dan saya mengharapkan anda untuk terus bantu saya klik like dan share. Okey, kesian Tuan Amirul dah semangat tu tapi tak ada sokongan daripada anda. So jangan ke mana-mana dulu, okey? Sebab kita belum lagi bermula, alright? So tadi kita ada sambung, Tuan dah perkenalkan diri. Tuan Aminur Rahman, hari ni saya tengok merah so jadi saya rasa semangat Tuan pun hari ni memang betul-betul membara, betul tak? Harap makin tak merah lah, semangat je merah. Alright, so Tuan dapat dengar suara saya dengan jelas tak? Maksudnya ada dengar double-double ke ataupun macam mana? Tak ada dah, okay, clear. Okay, alright so kita nak mulakan dah ni. So anda semua boleh terus komen-komen di ruangan komen, dan kalau ada soalan anda nak bertanya kepada Tuan Aminur Rahman, boleh komen di ruangan komen di bawah, sebab nanti sebelum kita habiskan sesi ini, kita akan buka soalan daripada penonton yang sedang menonton, okay? So first soalan saya untuk Tuan Aminur, sebenarnya bagaimana Tuan boleh kenal pasal saham? First time Tuan dengar pasal saham ni. Silakan Tuan Aminur. Sebenarnya saya mula kenal saham ni dengan kelas Tuan Nizam lah. Masa tu saya ke Shah Alam. Kelas newbie katanya. Yang satu hari tu. Tapi kelas tu saya kenal dengan saham. Kemudian saya berminat kelas saya join ikut saham masing dalam Lumpur. Jadi kiranya okey, jadi kiranya first time Tuan dengar tentang Saham Mastery ni melalui Facebook ke macam mana tu? Ya, melalui Facebook. Oh, okey. So Tuan direct terus pergi ke program newbie Saham Mastery di Shah Alam. Masa tu Tuan ingat tak bulan berapa, tahun berapa? Tak silap saya dalam Disember macam tu lah, Disember 2019. Oh, tahun lepas lah kiranya. Ya. Okey, so sebenarnya kan Tuan, apa yang membuatkan Tuan nak terlibat dalam saham ni? Yang menjadikan dia sebagai satu suntikan untuk Tuan tiba-tiba nak menceburkan diri dalam bidang saham ni? Okey, mulanya saya join saham ni masa 2019 tu, saya just nak belajar benda baru lah. Banyak benda yang kita boleh buat duit ni dengan taklah senang kata, cumanya kita boleh buat secara online ni, saya cuba. Cumanya kesannya saya nampak bila semasa PKP, masa tu barulah saya nampak impak saham ni dalam diri saya lah. Maksudnya saya mula trade profit daripada saham ni semasa PKP bulan Mac 2020. Saya mula mencambangkan lagi minat saya tu. Dikala orang tersepit dengan kewangan di musim PKP, alhamdulillah saham banyak bantu saya lah menambah pendapatan ketika musim PKP. Oh, so maknanya Tuan betul-betul start shining masa PKP lah, maksudnya macam tu? Betul.
Oh betul lah, sebab pas PKP maklumlah kita semua dikurung. Jadi apakah lagi sumber yang kita boleh buat yang menyeronok pasaran saham di Bursa Malaysia masa tu tengah cantik juga. Ramai sebenarnya baru tahu pasal saham bila waktu PKP. Tapi Tuan bagus, dah tahu awal, jadi Tuan tinggal nak bersinar saja. Itu kelebihan dia. Betul tak? Okey, so Tuan, kalau boleh saya tahu, bagi Tuan, bagi pendapat Tuan, apa yang seronoknya pasal saham? Kalau boleh sharekan juga dekat mereka-mereka di luar sana. Seronok ni pasal saham ni dah tentulah bila kita dapat profit tu, itulah paling menyeronokkan bagi kita. Tapi sebenarnya yang paling seronok ialah masa kita buat kajian tu, kita dapat tengok counter-counter yang berbeza dan kita boleh analisis setiap counter yang kita nak beli tu dengan baik. Itulah saya rasa proses yang kita nak mendapatkan hasil yang bagus tu lah merupakan keseronokan bagi saya. So bila kita seronok dalam proses tu, insyaAllah result tu pun akan jadi baiklah dan cantik. Itu saya rasa itulah. Okay, so sekarang ni Tuan masuk office macam biasalah sebab before this kita work from home kan. Masa PKP tu adalah masa, memang banyak pun masa kita dengan portfolio saham kita. Sekarang ni kan Tuan bekerja. So macam mana Tuan bagikan masa sambil bekerja lepas tu trade saham? Macam mana tu? Oh okay, actually bila bukan bekerja ni kita memang tak boleh buka kita punya saham kan sebab kita bekerja. Cumanya macam Tuan Nizam tersebut, kita mesti buat kajian saham malam. So setiap pukul 11 malam tu kita punya counter update. Masa kita start untuk buat kajian saham dan kita dah tulis buat trading plan kita, apa saham kita nak beli, apa counter kita nak beli dan sebagainya. Kemudian pagi besok kita tunggu saja. Kemudian bila dah berjaya beli, kita buatlah set kita punya stop, kita nak stop kat lot kita tu. Jadi kita tak adalah risau bila saham tu jatuh menjunam. Jadi kita dah prepare dengan benda-benda tu. Jadi saya rasa tak mengganggu waktu lah sebabnya kita buat kajian tu di malam hari di luar waktu pejabat. So, jadi Tuan kiranya Tuan dah betul-betul set lah. Malam Tuan buat kajian saham, Tuan kerja macam biasa dan Tuan just depends pada trading plan Tuan, macam tu. Betul. Okay. Kadang-kadang ada yang setiap malam, kadang-kadang kita buat base senang sehari sebabnya kadang-kadang kita dah benda tu berdasarkan based on modal kita juga. So based on modal kita pun bila kita modal tak berapa nak ada tu kita just tengok-tengok je lah mana counter yang kita nak tembak beli tu. Jadi sebenarnya tak ambil masa banyak pun. Cuma beberapa biasa setengah jam ke sejam kita dah boleh dapat counter yang kita nak tu lah. Okay, kalau cerita pasal modal kan Tuan, basically berapa modal Tuan bermula? Maksudnya masa first Tuan trade, berapa yang modal yang Tuan peruntukkan dan kalau boleh sekarang, berapa modal yang Tuan standby untuk trade saham? Actually saya bermula selepas daripada balik daripada hotel tamu tu di Expert Summer Street. Saya mula bank in ke dalam akaun CDS tu RM1,000. Tapi saya hold lama. Maknanya saya start bank deposit pada Januari, tapi saya hold lama. 8 bulan 3 baru saya start trade. Lepas tu saya nak kena ulang kaji balik, nak kena buat kerja-kerja tu. Jadi masa PKP tu baru saya start trade yang sebenar. Masa 18 bulan tu start trade. Jadi bila start tu, itulah permulaan RM1,000 saya. Dan Alhamdulillah sampai habis masa PKP tu, saya punya modal lebih daripada RM10,000 lah. Hasil ni lah, hasil kita trading setiap hari tu kan. Alhamdulillah lah. So Tuan, kalau cerita pasal modal ni kan, ada yang tanya kami kan, perlu modal besar ke untuk terlibat? Apa pandangan Tuan berkenaan dengan modal ni? Bagi mereka yang tak tahu langsung lagi pasal modal, berapa nak gunakan, berapa nak preparekan. So apa pendapat Tuan berkenaan modal untuk newbie bermula? Actually modal ni bukan isu utama lah. Yang penting ilmu tu yang penting. Sebab kalau macam Melaka Security, dia perlu minimum modal RM1,000. So memang kita perlu masuk RM1,000. Tapi tak semestinya kita trade guna RM1,000 tu secara keseluruhan. Kalau kita tak mampu, mungkin kita keluarkan RM500, kita trade dengan RM500 saja. Jadi daripada situ kita start untuk kaji saham dan beli saham-saham yang berpotensi
yang boleh menghasilkan keuntungan, kemudian daripada situ kita start generate kita punya modal lah. Jadi saya rasa modal kalau nak trade perlu modal besar tu nak risiko lah, risiko besar. Maknanya orang modal kecil pun boleh main saham. Tapi tidaklah mengharapkan modal RM1,000 untung RM10,000. Mungkinlah perlu kalau dia ambil main warren mungkinlah boleh dapat lah. Tapi kalau main mother stock ni mungkin dia lambat sikit lah untuk dapat. Tapi modal is not an issue lah. Boleh. Okey, kalau boleh ni di belakang tabir mainkan beberapa profit ataupun beberapa pencapaian Tuan Aminur Rahman dalam aktiviti trade saham, kita tengok sama-sama. Okey, so anda boleh fokus tengok di skrin kalau boleh nampak antara portfolio dan juga pencapaian Tuan Aminur Rahman dalam aktiviti trade saham dia. So kita go through satu-satu sikit. Kita nak share sikit lah sebab Tuan Aminur Rahman ni betul-betul aktif, 100% aktif masa PKP. So jom kita tengok sama-sama portfolio saham beliau dan kita tanya-tanya sedikit lah. So kalau boleh Tuan share di orang kata di sebalik ada story ke ataupun ada kenangan ke melalui orang kata hasil trade Tuan ni, boleh sharekan juga yang saya tengok dekat sini. Okay, ni actually saya pun tak ingat lah bila saya beli. Mungkin masa PKP kot. Saya buat kajian ni malam PKP, so saya beli je lah. Saya main beli based on apa yang kita dah belajar dengan Tuan Nizam lah. So yang ni pun saya tak tunggu lama. Masa mula-mula tu saya takut nak apa lama. So saya rasa yang LKL ni saya just tunggu dalam seminggu, kemudian saya take profit. Masa tu kita takut kan, masa tengok 500 macam banyak, so kita take profit cepat lah. Tapi sebenarnya bila kita dah ada fundamental tu, masa tu kita teragak-agak juga nak ikut cakap Tuan betul ke keluar Bollinger Band kita jual. Tapi bila kita tengok 500, kita dah rasa macam secure kot. Jadi saya jual lah. So masa PKP tu saya target tak banyak dalam RM500 seminggu. So alhamdulillah tercapai lah setiap daripada target tu. Kadang-kadang betul pun ada, alhamdulillah. Kadang-kadang saya tak share lah dekat tim Masri. Jadi mungkin ada juga profit-profit yang saya hide jugalah. Saya tak share di media sosial. Takut juga Betul. Tak apa, kita faham, maklumlah bila kalau dah start share profit ni, ramailah kawan yang dulu entah ke mana-mana jadi kawan baik pula. Gurau saja So sebenarnya banyak profit-profit yang telah dihasilkan Tuan Aminur, tapi Tuan Aminur not prefer untuk sharekan dekat public. But then ada serta-serta yang kita ambil, kita korek untuk bantu, untuk anda tengok sikit, bagi cetusan lah untuk anda. Sebenarnya saya nak highlight satu, kita semua tengah fikir macam mana kita nak cari duit, nak tambah pendapatan. Then apa yang saya nampak dekat Tuan Aminur adalah beliau gunakan waktu, kalau ikut kata Tuan Fauzi hari tu, peluang kaut profit. Waktu PKP tu adalah waktu untuk betul-betul kaut keuntungan dalam pasaran saham. Walaupun guna modal yang kecil ke, walaupun keuntungan yang kecil ke, but still kita dapat keuntungan. Betul tak Tuan? Betul. Sebabnya dia yang penting tu lah kita punya kajian tu sendiri. So kalau boleh saya tahu, sekarang kan Tuan dah start masuk office balik, kerja balik kan. So ada perbezaan tak keaktifan Tuan trade masa PKP dengan masa kerja, ke sama je masih aktif juga? Dia jadi slow sikit lah bila kita dah kerja. Sebabnya masa kerja kita memang tak ni lah tak involve sangat dalam trade ni, cuma kita dah setting cut loss. So kita just monitor bila kita tengok dia punya sign sell signal tu dah keluar, barulah kita jual hari berikutnya. Macam tu lah. So taklah seaktif macam masa PKP siang pun kita tengok juga screen tu kan. Macam tu lah. Okey, saya ada juga dapat soalan daripada Tuan mana tadi? Tuan Mazdi tak silap saya. Dia tanya first attempt tu terus profit ke? Adakah masa Tuan first trade tu Tuan terus dapatkan profit? Masa trade mula-mula ada counter yang saya tak profit lah, sebab masa tu saya beli banyak counter. Maksudnya ada 2 counter, 3 counter Jadi bukan semua counter lah saya untung, tapi adalah beberapa counter yang benar tu dia untung lah. Tapi kita tak risau sebab
counter tu dia akan naik juga. Cuma kita kena sabar tu. Dia akan jatuh kejap tapi kita kena sabar lah. Jadi dia akan naik semula. Betul. Oh macam tu. Okay. So sebenarnya kan Tuan, kalau kita cerita pasal profit je, sebenarnya Tuan pun banyak buat profit kan, banyak buat activity trade. So antara banyak-banyak tu, kalau boleh Tuan share kan, estima yang Tuan pernah buat. Dia Keuntungan naik. macam tu. Sekali lagi soalan, sorry. Okay, so kan Tuan banyak buat activity trade. So kalau banyak-banyak activity trade tu, yang manakah persen dia paling tinggi yang Tuan pernah dapatkan? Result pencapaian yang paling tinggi in Tadi percentage. yang tunjuk tadi, casualty warrant tadi 100.24%. Betul lah. Itu pun masa dah ke hujung-hujung PKP lah. Jadi ada banyak bantu lah. Itulah tu. So itulah paling tinggi lah antara yang sebab lain-lain. Kepada orang yang baru, boleh tiru lah sebabnya saya pun modal pun tak besar. So dalam 20 sen tu beli 2,000 unit tu dah berapa ringgit kan. So alhamdulillah dia berganda lah, sekali ganda dia punya harga tu. Sebabnya macam saya takut juga nak letak modal besar dalam satu counter. So saya diversify lah dia punya counter tu supaya dapat untung sikit-sikit. Bila dia dah kumpul-kumpul tu banyak juga lah. Jadi Oh, so inilah keuntungan yang paling tinggi lah saya tengok. 102.38% lah. So tinggi ni. So tahniah kita ucapkan buat Tuan Aminul. So ini first time trade counter warrant ke atau dah pernah trade sebelum ni counter warrant? Oh ini counter ni saya mula-mula trade masa saya join yang briefing Tuan Nizam untuk counter warrant. Oh, jadi melalui tiru terus kemudian terus dapat ni lah result ni. Amazing. Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan mungkin lah kot. So sekarang ni Tuan ada hold beberapa counter lagi ke? Waktu sekarang ni? Saya ada hold beberapa counter lagi. Dan saya tengah menunggu dia naik lah. Jadi dulu saya suka share tapi sekarang ni saya slowkan sikit share ni. Jadi okay. Okay, so Tuan kalau tadi kita cerita pencapaian Tuan paling tinggi hampir 100%, memang 100% pun. So kalau boleh cerita part loss pula, nak tahu juga part loss ni berapakah orang kata percentage kerugian ataupun kira in RM lah yang paling besar yang Tuan pernah rugi. Mesti Tuan pernah rugi kan? So berapa yang paling besar lah bagi Tuan tu, yang paling berat dia macam sedih sangat tu. Silakan Tuan. Saya rasa last week saya rugi paling banyak kot dalam 45%. Sebabnya saya tak cut loss, tu pun counter RM tu berapa Tuan? Dalam 450 juga lah. 450 ringgit ke 500 macam tu lah. Jadi sebabnya saya tak cut loss, sebabnya saya borrow ni ialah mungkin kita excited kan, so kita tak cut loss. Mana boleh pergi. So rugi dalam 500 lah satu counter. So saya ada 2 counter masa tu, almost 1,000 jugalah dia loss. Tapi alhamdulillah lah dah cover balik lah oleh counter-counter lain. Counter saya yang saya hold 2 minggu lepas, dia dah naik minggu ni. So dia cover balik kerugian yang saya dah rugi last week. Saya tak boleh nak hold lagi lah sebabnya counter tu semakin jatuh. So saya tengok saya terpaksa let go lah. Saya tak nak ambil risiko lagi. Okey Tuan, macam ni. Sebenarnya banyak lagi yang saya nak tanya Tuan. Okey. So saya dapat banyak soalan juga dekat ruangan komen. Saya rasa saya nak tanya terus lah. Nanti kalau hujung-hujung kan nanti takut terlupa. Okey. So apa kata saya tanya Tuan? Kejap saya scroll. Okey, ni soalan daripada Tuan Megat Hamdan. Soalan dia berbunyi, kalau counter jatuh, berapa persen Tuan cut loss? Apakah jawapan Tuan untuk soalan ini? Kalau counter jatuh, kita memang dah trading plan tu memang maksimum kalau Tuan Nizam cakap 10% kan. So kita ikut cakap cikgu. Kita jangan langgar cakap cikgu lah. Memang maksimum 10 pun kita dah cut loss. Tapi kadang-kadang ada juga counter yang kita tak cut loss. Bukan semua counter lah saya cut loss. Ada yang counter saya cut loss,
Ada satu kaunter yang saya tak cut loss. Sebab kadang-kadang bila cut loss dia jatuh, maksudnya saya pernah kena satu case yang saya cut loss. Dia jatuh, actually dia naik balik. So lepas tu kadang-kadang saya ada counter yang saya tak cut loss, ada yang counter yang saya cut loss supaya kadang dia jatuh touch dulu, esok dia naik balik. Jadi saya pun jugalah counter yang terpilih tu memang saya tak cut loss lah, sebabnya saya expect dia jatuh dan dia akan naik balik. Macam tu lah. Okey, ditanya lagi Tuan, sekali lagi ditanya. Tuan buat target for every counter, maksudnya setiap kali Tuan buat activity trade tu, ada tak target-target Tuan? Saya buat target saya by minggu actually. So saya punya target minimum RM500 lah seminggu saya boleh dapat. So semua counter lah. Termasuk lepas tolak dia punya trading apa ni, yang kita dah bayar trading tu kan. So 100 saya berpuas hati dah lah. So target saya itulah, saya based on semua counter. Saya tidak buat satu-satu level saya lamsam semua. Kemudian saya untung 500, saya let go lah, minggu tu saya tak trade lah. Okey, betul. Okey, saya dapat banyak soalan dia nak tanyakan tips sebenarnya. So kita akan tanya tips Tuan, tips macam mana nasihat dan pesanan. Tapi kita kena iklan dulu, right? So anda jangan ke mana-mana. Kita bagi laluan iklan sekejap je, dalam masa lebih kurang 1 minit je. Bagi Tuan Aminul untuk minum air dulu. Dan kita akan tanya soalan yang lebih panas ataupun soalan untuk bantu anda berikan inspirasi untuk anda, okey? So jangan ke mana-mana, kita bagi laluan iklan sebentar saja, okey? Silakan iklan. I had my eyes up on the prize, ain't watching anybody else. But your love, it hit me hard, girl, yeah, you're InsyaAllah anda akan beroleh sesuatu yang sangat berharga. Ataupun jualan ataupun kita boleh sebut revenue, REVENUE. Bila anda cakap macam tu, adakah anda sedang meramal masa hadapan? Itulah apa yang terjadi bila terperangkap dalam aktiviti trade saham. Tanpa ilmu yang betul, just beli agak-agak rasa-rasa. Sana saya just join, especially yang muda lagi tu. Explanation Tuan Nizam sangat clear. Penerangan dia senang untuk orang yang memang newbie. Kalau Tuan Nizam explain, memang saya rasa sekali dengar je boleh faham. Dia tu yang datang balik jumpa Tuan Nizam untuk dapatkan semangat balik. Ini sebab Tuan Nizam punya seminar ni best sebabnya dia bagi mudah faham. Bahasa dia tu tak adalah bahasa yang bombastik sangat kan. Bahasa yang memang senang lah. Memang kena rajin, tak boleh tinggal. Kajian counter memang tak boleh tinggal. Kita kena straight lah dengan Tuan Pen. Jangan kata kita nak jual pada harga ni, kita jual je. Jangan tunggu macam nak naik lagi ni, nak naik lagi ni. Jangan macam tu. Kita stick pada kita punya trading plan. Jangan tamak lah. Dapat profit tu kita secure lah. Jangan kata akan naik ni, nak naik lagi ni kan. Tapi kita dah set kita punya target kat situ, kita dah price situ. Tak apalah, kita let go lah. Mungkin tu rezeki kita kat situ je. Dan lebih naik lagi tu rezeki dia kan. Kita akan dapat lebih detail cara kita nak screening, cara kita nak tahu adakah saham itu fundamental dia bagus ataupun tidak, dan penyampaian pula pada Tuan Nizam Malik pula sangat mudah difahami lah, dengan contoh-contoh dia bagi pada saya. Untuk newbie memang baguslah, membuatkan nampak mudah, saham ni nampak mudah. Pada saya paling best hari ni cara fundamental analysis, sebab macam saham kita ada banyak counter, tapi kadang-kadang ramai orang tak tahu macam kita nak pilih counter. Macam susah ialah banyak kan, macam kita nak tahu dalam banyak mana nak pilih, macam mana nak tahu. Tapi bila Tuan Nizam ni ajar, so kita jadi mudah. Oh, rupanya macam ni dia caranya. Betul kan, kalau dia tak keluar lagi, kita monitor. Biasanya dia terjatuh bawah, mana lower BB tu still monitor sebab bukan ruangan untuk sell kan. Betul? Betul. Bila keluar tu harga yang di luar Bollinger Band, dia macam ni tau. You bukan tengok candle, tengok harga yang berada di luar Bollinger Band tu kita jual. Program hari ini sangat baiklah bagi saya. Sebab ini kali kedua sebenarnya saya ikuti program bersama dengan Tuan Nizam ni. Jadi memang ada penambahan dari segi kefahaman saya sendiri, dan program ini ada penambahbaikan. Nak cari permulaan uptrend dengan menggunakan teknik Z. Jadi itu memang satu teknik yang sangat power.
Yang saya suka sekali adalah susunan kandungan itu, dan sekiranya kita ada masalah dia terus bertanya kepada kita. Joinlah program yang dianjurkan oleh Tuan Nizam ini, insya-Allah anda akan beroleh sesuatu yang sangat berharga. Expert Saham Masri awesome. Expert Saham Masri is awesome. Expert Saham Masri awesome. Expert Saham Masri terbaik, awesome. Okay, hai, Assalamualaikum. Kita bersiaran semula dalam Saham Mastermind Session SMS pada hari ini bersama dengan Tuan Aminur Rahman. So, kepada anda yang baru saja menonton, yang baru saja join, jangan ke mana-mana. Banyak lagi soalan yang saya nak ajukan kepada Tuan Aminur dan juga nak memberi cetusan inspirasi untuk bantu anda, especially yang newbie, yang zero knowledge, tak tahu macam mana nak bermula, ataupun anda sekarang tengah struggle dalam pasaran saham di Bursa Malaysia, alright? So dalam segmen ni, basically kita panggil mereka yang dulunya macam Tuan Aminur tadi, yang newbie, yang zero knowledge, yang bermula daripada zero dan sekarang beliau boleh buat 3, 4 hingga ada juga 5 angka profit dalam pasaran saham, alright? So kita nak tahu journey tips, pesanan dan nasihat untuk bantu kita supaya kita pun boleh jadi sama ataupun lebih baik daripada beliau, okay? So kita panggil Tuan Aminur Rahman di hujung talian untuk saya korek lagi berkenaan dengan journey Tuan Aminur Rahman, okay? Alright, so Tuan boleh dengar suara saya? Ya, boleh. Okay, so Tuan, tadi saya sempat didatangi oleh tim di belakang tabir. Dia cakap sebenarnya Tuan ni daripada program Newbie Saham Mastery, iaitu program kita yang secara berdepan lah. Sekarang kita dah buat online. Okay, then Tuan submit ke ESM dan juga ke OMP. Tuan? Sorry. Okay. Okay. So Tuan dapat dengar tak soalan saya tadi? Sekali lagi sebabnya macam putus tadi. Oh, ya ke? Okey, macam ni. Tuan bermula dengan program Newbie Saham Mastery, kemudian program Expert Saham Mastery dan juga join OMP iaitu Online Mentoring Program, merupakan program lama kita. Jadi, betul ke Tuan daripada NSM, ESM dan OMP? Ya. Sekarang pun saya dah masuk PSM. Jadi saya bermula daripada NSM. Kemudian saya join ESM. Kemudian saya join program OMP yang dah berakhir pada September baru ni. Dan saya automatik dimasukkan ke grup PSM sebabnya saya buat video kan. So terima kasih lah pada Saham Masri yang memasukkan saya ke dalam di PSM. Cuma untuk saham warren je saya belum sempat berkesempatan nak join. InsyaAllah intake yang akan datang, insyaAllah saya akan join lah untuk warren tu. Okey Tuan, sebenarnya syarat untuk peserta OMP join PSM, kita Tuan dimaklumkan untuk serahkan video di mana Tuan, apa pandangan Tuan tentang program, tentang Tuan Nizam Malik, betul tak? Betul. Jadi saya nak tanya direct dekat Tuan sendiri, sebenarnya apa pandangan Tuan terhadap mentor saham mastery kita iaitu Tuan Nizam Malik? Sampaikan Tuan nak juga join PSM walaupun Tuan dah pergi ESM sebenarnya. Kalau anda tak tahu, program ESM iaitu program advance saham mastery secara berdepan di mana before COVID-19 melanda satu dunia ni, kita selalu travel untuk program ESM. Tapi sekarang because of the COVID-19 punya issues yang semakin meningkat from day to day dan sebagainya, kita pun dah onlinekan modul kita kepada program Premier Saham Mastery, which is dia punya intipati semua sama je macam program ESM. Dan dalam kes Tuan Aminul ni, beliau dah pergi program ESM, dah jumpa Tuan Nizam, dah belajar pun. Dan beliau pun dapatkan modul PSM which is sama saja, cuma secara video. Dan saya nak tahu apa pandangan Tuan orang kata mengenai Tuan Nizam Malik, master trainer kita. Silakan. Alhamdulillah, semasa saya mula-mula join program Tuan Nizam Malik ni, mula saya skeptical sikit. Saya rasa sebab saham ni mungkin banyak term-term teknikal yang orang biasa macam saya ni payah nak catch up.
Tapi alhamdulillah semasa kelas NSM tu di Shah Alam tu, saya dapati bahawa Tuan Nizam ni menggunakan bahasa-bahasa layman yang orang mudah nak faham. Dan semasa ESM tu memang dia Tuan Nizam memang ajar cara yang mudah dan tak terlalu banyak indikator yang kita kena kuasai. Sebab saya tahu memang banyak indikator-indikator yang kat luar sana kan, macam jenis. Tetapi Tuan Nizam ni dia berfokus. Dia mengajar memang apa yang kita nak tahu saja. Dia tak suruh kita pilih yang mana kita nak pakai. Tapi dia ajar pakai cara ni. So bagi saya lebih mudah macam tu sebab kita ada satu cara, biar kita kuasai satu cara tu untuk buat profit. Sebabnya kalau kita terlalu banyak sangat cara, nanti kita pun tak tahu nak pilih yang mana. Dan sebab apa saya join juga PSM ni walaupun dah ESM. Sebabnya PSM ni bila kita buat ulang kaji, sebabnya kalau ESM dia just ada buku saja. Kita mungkin kita terlupa apa yang Tuan Nizam cakap, kita tak dapat catat. Tapi di PSM, kita boleh ulang balik tengok apa yang Tuan Nizam sebut. Dan bila kita ulang tu, walaupun kita ulang benda sama, tapi sebenarnya bila setiap kali kita ulang ilmu tu, dia akan dapat benda-benda yang berbeza walaupun video yang sama. Tapi setiap kali kita tengok tu akan ada ilmu-ilmu baru yang kita dapat walaupun video tu sama. So saya rasa kenapa saya join PSM tu sebab itulah maknanya kita dah ada fundamental sikit di ESM tapi kita selalu repeat so dia akan memantapkan kita lah. Okay, so Tuan, kalau boleh saya nak tahu sebelum Tuan join newbie saham mastery kita, Tuan pernah tak join mana-mana program saham sebelum ni? Maksudnya saya tengok cara Tuan macam Tuan dah ada basic, macam Tuan dah betul-betul ready untuk pergi ke program NSM dan dapatkan ESM. Adakah sebelum ni Tuan dah pernah pergi program lain sebelum ni ataupun memang Tuan fokus dengan saham mastery? Actually untuk mula-mula mengenal saham ni memang saya fokus pada saham mastery saja. Sebabnya dengan saham mastery lah saya mula mengenali dunia saham. Cuma saya adalah pergi kelas-kelas lain yang untuk kita trade saham global pula. Tapi buat masa ni memang saya just belajar sajalah, belum lagi apply. Tapi yang memang saya belajar dan apply adalah dengan saham mastery lah. Sebabnya kadang-kadang kita banyak masa lain so kita boleh trade malam hari macam tu sebabnya kan bursa ni mungkin di siang je. So kita nak tambahkan lagi ilmu tu tapi so far yang start profit ni daripada saham mastery lah. Sebabnya saya belum trade lagi lah yang global tu sebagainya. Oh, so maknanya kita macam untuk global ni, saya tunggu juga. So maknanya sekarang Tuan memang fokus dalam pasaran saham Bursa Malaysia bersama saham mastery ataupun ada juga kadang-kadang mengintai pasaran saham global? Ada juga intai tapi saya tak trade lagi lah secara serius. Yang serius ni dengan saham mastery ni lah. So saya memang guna pakai cara Tuan Nizam ni lah. Betul, kita dapatkan profit. So maknanya 100% totally Tuan start dapat trade melalui program-program anjuran saham mastery sahajalah macam tu. Betul. So maknanya direct terus daripada ilmu Tuan Nizam, betul? Betul. Okay, so Tuan sebenarnya kalau boleh saya nak minta Tuan tips lah sebab tadi saya ada sempat nampak baca kat komen macam saya cakap kita hujung-hujung ni kita nak anda tanya soalan dan juga kita punya tetamu jemputan yang menjawabnya. Dia tanya tadi kan, dia relax, maksudnya sangat cool lah orangnya kan. Okay, so macam mana tips Tuan kawal emosi dalam pasaran saham? Macam mana Tuan buat tu? Kalau boleh bagi 3 pun boleh. Okay, saya selalu berpegang dengan apa yang Tuan Nizam selalu sebut. Kalau setiap kali kita nak buat kajian saham ni kita kena ada trading plan. So kita tak perlu dengar buy call, sell call atau benda, kita tak boleh dengar. Jadi kita stick kepada kajian saham yang telah kita buat tu. So bila kita dah ada kajian saham tu, kita yakin lah. Walaupun orang sibuk so jual, so beli, so jual, so beli. Tapi kita dah stick dengan kita punya kajian tu, insyaAllah kita follow je, dia punya profit tu akan terus dapat lah. Dan saya saya ada target mingguan tingkat bulanan. So kalau saya dah dapat satu target tu memang saya tak trade terus lah, saya rehat. Tunggu minggu berikutnya ke bulan berikutnya. Macam tu lah. So jangan tamak lah, pesanan Tuan Nizam tu jangan tamak lah dalam memang kita rasa saham tu boleh, counter tu boleh naik lagi. Tapi bila kita start rasa macam tu, saya tu jual lah. Sebab saya takut nanti bila tamak tu, akhirnya dia jatuh terus. Macam tu lah.
Oh, kalau cerita pasal tamak kan Tuan, pada pendapat Tuan, 3 lah yang membuatkan newbie tu struggle ataupun rugi dalam pasaran saham. Bagi pendapat Tuan, apakah itu? 3. Struggle. Sebab apa dia struggle? Sebab pertama dia tak ada study plan. So dia follow by call lah. Mungkin kawan-kawan dia cakap counter ni, counter tu. Jadi bila kita tak ada stand kita ni, jadi susah untuk kita buat keputusan. So bila kita ada stand kita tahu dah counter ni kita nak beli. Kita dah kaji fundamentalnya, kita dah kaji technicalnya. Benda tu kita dah yakin. Kita stick dengan kita punya keyakinan lah. So tak perlu nak dengar cakap orang dan sebagainya. Mungkin kita boleh dengar juga cakap orang. Tapi pada masa yang sama kita kena buat kajian kita sendiri dengan apa yang telah Tuan Nizam sebutkan tu. Jadi itu yang akan menambahkan lagi kita punya keyakinan kita nak berbeli itulah. So kalau boleh Tuan bagi saya orang kata-kata semangat lah, bukan kepada saya saja tapi kepada newbie saham di luar sana yang sekarang tengah struggle. So apakah kata-kata semangat oleh Tuan yang dulu pun menjadi seorang newbie juga, sekarang dah boleh profit yang konsisten. So apa nasihat Tuan, mungkin tips Tuan ataupun kata-kata semangat untuk bagi mereka cetuskan inspirasi untuk mereka? Silakan. Nasihat saya kepada newbie yang nak join saham ni, dia mesti be simple saja dan jangan overthinking. Sebab saham ni dia benda simple. So jangan fikir macam mana, macam tu, macam ni. Kita just fikir kita dah kajian, kita dah okey, just beli je, queue je harga yang kita nak beli tu. Dan jangan fikir terlalu macam mana kalau dia jatuh dan sebagainya. Sebab kalau dia punya fundamental tu dah betul, kalau dia punya technical tu dah betul, insyaAllah benda tu akan jalan dengan cantik lah. Cuma kita kena bersabar lah, janganlah kita baru beli dan nak expect profit kan. So kita kena sabar, kata kita be simple, jangan terlalu fikir sangat dengan pasaran dengan pasaran saham yang lain dan sebagainya. Jadi kita tengok kajian kita saja. Sebab kadang-kadang ada juga yang bila saham FBMK yang Malaysia punya jatuh, tapi counter kita okey je. Macam pagi ni kan, contohnya kita punya start dengan merah, tapi counter saya alhamdulillah naik. 20 sekarang ni dah 25% lah dia punya keuntungan. Walaupun dia punya yang Malaysia besar FBN LCI tu jatuh, tapi alhamdulillah counter saya dia naik nak dekat almost 30%. Oh, wow, macam tu. Okey, saya harap anda dapat dengar ataupun nanti anda boleh tonton juga secara ulang tayang, boleh tonton di Facebook page Nizam Malik dan juga di YouTube channel Saham Masri untuk anda belajar semula, untuk anda note, orang kata take note apa yang tips diberikan oleh Tuan Aminur. Okay, so saya scroll dekat Facebook page kita ni, ada orang tanya tiada loss ke Tuan? Megat Hamdan. Okay, tadi Tuan tu ada cerita for sure lah dalam pasaran saham ada untung ada rugi. Okay, itu normal sebenarnya. Jadi loss tu ada, bukan Tuan Aminur saja, even speaker Saham Masri kita ke coach ke mesti ada loss juga dalam pasaran saham. Okay, tapi yang paling penting macam mana anda nak maksimumkan keuntungan dan hadkan kerugian. Alright. Ditanya lagi, Tuan ikut perasaan tak bila trading share? For sure lah Tuan Aminur dah bagi tips tadi macam mana dia kawal emosi dan juga harap anda dapat follow lah. Okay, so kalau anda ada soalan boleh nyatakan soalan anda. Saya nak scroll dulu. Ada pula Puan Siti Zaitun ni cakap tinggal di Kuantan, saya ingin belajar saham, jika boleh saya turun ke sana dengan anak. Boy. Saya saja belajar dengan Tuan Nizam lah. Dengar tu. Tuan Nizam lah. Tuan Aminur dah proper dan lebih teratur dan sistematik sistemnya. Okay. So saya rasa kita dah bersiaran selama 1 jam dah pun. Sebenarnya banyak lagi kita nak bertanya, tapi tak apa, kita akan adakan sesi saham mastermind session lagi bersama tetamu jemputan kita yang lagi banyak. Okay, tapi sebelum tu saya nak tanya Tuan ada quotes of the day tak? Ini soalan cepu mas. Quotes of the day. Kalau kalau kita punya tetamu Tuan Azmi Endan, saya ingat, iaitu selagi hayat dikandung badan, carilah ilmu selagi hayat dikandung badan. Dan juga Puan Rina Rosli, kita tak perlu sempurna untuk bermula, tetapi kita boleh bermula untuk jadi yang sempurna. So kalau Tuan Aminur ni apa quotes of the day Tuan? Bagi saya kalau quote untuk saham ni, be simple, just enjoy the journey.
Don't overthink. Wah. Orang belakang kamu tepuk tangan sekali. Ah, Okay, so sebelum kita mengakhiri sesi saham mastermind session ni, apakah kata-kata terakhir Tuan sebelum Tuan mengundurkan diri? Bukan saja untuk kami di Saham Masri tetapi kepada penonton-penonton di luar sana. Silakan. saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin belajar saham secara serius, bolehlah join program dengan Tuan Nizam Malik di Saham Masri. Dan insyaAllah saya jaminlah insyaAllah kalau betul tuan-tuan dan puan-puan tiru atau ikut apa yang Tuan Nizam sebutkan, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan hasil yang positif lah, terutamanya pada zaman masa sekarang ni insyaAllah. Jadi kita just follow saja apa yang Tuan Nizam sebut, dan insyaAllah tuan-tuan semua dan puan-puan boleh belajar dengan Tuan Nizam sebab cara yang diajar di Saham Masri ni sangat sistematik, ada rakamannya, ada bukunya dan sebagainya. Jadi kita follow saja dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan akan dapat profit insyaAllah. Okay, so itulah dia kita punya tetamu jemputan Tuan Aminur Rahman yang sudi berkongsi cerita, bukan kongsi cerita saja, beliau sanggup time off untuk anda semua, okay? So saya harap anda pun boleh menonton berulang kali, saya percaya mungkin waktu begini, waktu orang bekerja, tapi ramai yang menonton secara ulang tayang dan juga di YouTube channel kita Saham Masri, okay? Jadi saya ucapkan terima kasih, kita sama-sama semua ucapkan terima kasih kepada Tuan Aminur Rahman kerana sudi untuk beliau share beliau punya perkongsian, journey beliau, tips beliau. Ini sangat mahal pesanan ni kita buat secara live dan Tuan Aminur sudi untuk sharekan beliau punya sharing hari ni, okay? Jadi mana nak dapat macam ni kan? Alright, jadi marilah kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Tuan Aminur Rahman dan kita doakan Tuan Aminur Rahman ni semoga rezeki dia melimpah ruah sebab dia punya niat nak membantu anda semua, okay? Dengan sharing ni sebenarnya kita just borak-borak santai saja. Tapi siapa yang tahu sharing ini ada kena dengan newbie saham yang tengah struggle, yang mungkin sekarang tengah tak boleh kawal emosi dalam pasaran saham. Jadi dengan simple session macam ni dapat bantu mereka yang tengah struggle. Jadi Tuan Aminur Rahman pun dapat pahala yang cukup besar daripada sharing ni. Jadi kita ucapkan terima kasih kerana sudi luangkan masa. Keluar dah Terengganu saya. Sudi luangkan masa bersama dengan kami di Saham Masri. Sebelum itu kita ucap bye-bye kepada Tuan Aminur Rahman untuk kita jemput Tuan Aminur. Kita hantar Tuan Aminur Rahman pulang. Okay, Tuan boleh bye di kamera? Bye. Okay, bye. Alright. Okay, itulah dia perkongsian daripada Tuan Aminur Rahman. Simple. Tuan Aminur Rahman ni saya tengok dia orangnya sangat cool dan sangat bersahaja, okay. So saya rasa saya boleh, orang kata vibes dia tu memang terasa dekat saya. Saya ni memang over excited sikit. Tapi kalau dengan Tuan Aminur Rahman saya boleh cool, saya boleh rasa terbakar lah dengan perkongsian beliau. Dan sebenarnya marilah kita ucap terima kasih lagi kepada Tuan Aminur sebabkan dia sanggup time off untuk prepare Saham Mastermind Session hari ini untuk bantu anda, untuk beri sharing kepada anda, okay? Mungkin bagi anda, mungkin anda rasa segmen ni segmen eksklusif, menarik, tetapi sebenarnya cuba anda hayati bait-bait setiap daripada percakapan Tuan Aminur, anda take note, okay? Boleh juga anda boleh tonton dekat Facebook page Nizam Malik, kita akan save this video, dan juga boleh tonton di YouTube channel Saham Masri. Anda boleh tengok, kalau recall balik apakah tips, nasihat yang beliau bagi, okay? Banyak pulak keluar Terengganu saya hari ni alright. So saya rasa sangat excited lagi untuk mengacara this section untuk hari esok, lusa dan sebagainya. So kita akan panggil lagi tetamu jemputan yang lebih menarik, yang nak sharekan beliau punya profit, beliau punya pengalaman, journey dan sebagainya. Jadi kepada anda yang menonton segmen ini Saham Mastermind Session secara live ataupun menonton secara tontonan semula di Facebook page kita dan juga di YouTube channel Saham Masri kita, terima kasih atas sokongan anda yang sangat padu. Terima kasih banyak-banyak, orang Ganu kata, okey. Dan saya minta anda untuk follow kami di setiap social media platform kami, iaitu boleh subscribe YouTube channel Saham Masri. Itu penting subscribe sebab ada tips pesanan daripada Tuan Nizam sendiri. Boleh juga follow kita di Instagram Saham Masri, join Telegram group kita Saham Masri, dan juga join newbie saham group secara percuma dan invite rakan-rakan anda untuk join sama-sama, okey. Kita bagi meriah sikit group, okey. Dan juga
InsyaAllah jika ada kelapangan masa kita akan berjumpa lagi dalam segmen ini Saham Mastermind Session bersama dengan anda dan juga bersama tetamu-tetamu jemputan yang kita panggil khas untuk bantu anda sharekan mereka punya pengalaman. Alright, so saya rasa itu saja dari saya Saham Mastermind Session. Saya Wani dari tim Saham Masri. Kita jumpa lagi di next episode. Alright, so bye. Assalamualaikum.